Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Hadirlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya yang disampaikan sungguh berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang menarik, yaitu siapakah sesamaku? Perenungan kita hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29 dibacakan dalam bahasa Indonesia, dan ayat 30 sampai ayat yang ke-37 dibacakan dalam bahasa Mandarin. Perikop Alkitab, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" 30节，耶稣回答说，有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶尔有一个祭司从那条路下来，看见他就从那边过去了。又有一个利未人来到那地方，看见他也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出2000银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这3个人哪一个是落在强盗中的邻舍呢？他说：“怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。” Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, 主所爱的弟兄姊妹， ada satu ungkapan yang kerap kali kita dengar. Saya rasa ungkapan ini sudah pernah kita dengar, 有一个俗话，我相信大家都很熟悉， yaitu tak kenal maka tak sayang. 你不认识你就不爱。 Saudara, ungkapan tak kenal maka tak sayang memiliki arti bahwa orang yang disayang adalah orang yang dikenal, sedangkan orang yang tidak dikenal maka tidak disayang. 你不认识你就不爱，意思说你爱是因为你认识，你不爱是因为你不认识。
Makna ungkapan ini menunjukkan adanya pembatasan orang yang disayang. 这俗话是限制那些你所爱的人。 Saudara, tentu pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan juga tidak selaras dengan jiwa semangat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara kita Indonesia. 我相信这些俗话是不符合圣经的真理，也不符合我们国家的彼此相爱的精神。 Istilah tak kenal maka tak sayang ini janganlah menjadi sesuatu pemahaman bagi dalam benak anak-anak Tuhan. Sebab makna ungkapan ini mengkotak-kotakan mana yang disayang dan mana yang tidak. 你不认识，所以你就不爱。这已经把我们把我们对象把外人就隔起来，谁是我所爱的，谁是我不所爱的。 Saudara, bila pemahaman seperti ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, ini tentunya sangat tidak baik. 如果这样的俗话就实行在我们日常生活中，那就不好。 Saudara, sekitar bulan Oktober 2011 silam, 弟兄姊妹们，2011年10月份， terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia bahkan sekaligus menjadi peristiwa yang memilukan. 发生了一个很震惊人的真实故事。 Di suatu bagian kota di negara Cina terjadi sebuah kecelakaan di mana korban kecelakaan tersebut adalah anak yang baru berusia 2 tahun. 2 tahun. 在中国大陆一个城市发生一个2岁小孩的车祸。 Anak kecil ini terlepas dari kontrol ibunya, dari pengawasan ibunya ketika ibunya sedang berbelanja di sebuah pasar grosir di daerah itu. 这小孩是因为母亲在一个商店买东西就脱队了，就脱钩了，所以他就往外跑。 Setelah anak ini terlepas dari kontrol ibunya, anak ini pergi menyeberangi sebuah jalan di tempat itu tetapi tertabrak oleh sebuah mobil. Namun anak ini tidak langsung mati tetapi dalam keadaan kritis. 这个小孩是脱离他母亲就往外跑，他往外跑的时候被一辆汽车撞到，当时当场他还是有生命气息。 Saudara, peristiwa ini terekam oleh sebuah CCTV di daerah itu. 这个事件是由师透来录下来。 Melalui CCTV itu diketahui bahwa selama 25 menit sejak anak itu tertabrak, ada 18 orang yang lewat di tempat itu. 25 menit. 在25分钟之内，有18个人经过那条路。 Ironinya saudara, dari 18 orang itu tidak ada seorang pun yang mau menolong anak itu. 非常讽刺的，从18个人之中，没有一个愿意帮助那小孩。 Mereka hanya melihat tetapi mereka tidak tergerak ke hati untuk menolong. 他们只是路过，看见这小孩，但是没有帮助这小孩。 Lalu orang yang ke-19 adalah seorang wanita tua yang berusia 58 tahun. Dia seorang pemulung. 第19个人是一个老妇人，58岁的老妇人，她是捡起垃圾的人。 Dia angkat anak ini dari tengah jalan, dia bawa ke pinggiran jalan. 他就扶着这小孩，扶他到路边的安全的地方。 Anak ini dilarikan ke rumah sakit tetapi sayang sekali tidak dapat lagi terselamatkan nyawanya. 后来人就把他送到医院去，非常可惜他医生就宣告不治。 Saudara, ketika video ini diunggah di salah satu channel YouTube, banyak orang mengecam sikap ketidakpedulian dari supir mobil itu dan juga ketidakpedulian dari ke-18 orang tersebut. 当这消息传到优酷这个视频那里，全国人民就指责这18个人非常没有良心，也指责这个司机实在没有良心。
Saudara, kisah nyata yang terjadi di Cina sekitar bulan Oktober 2011 lalu memiliki kemiripan dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini. 弟兄姊妹们，2011年10月份发生在中国大陆的事件，跟今天我们所读的经文《路加福音》10章25到30节的故事非常相似。 Lukas 10 ayat 25 sampai 37 memuat percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat tentang salah satu perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. 路加福音10章25到37节记载耶稣跟一个律法师谈话的事件。 Saudara, percakapan ini diawali dari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus berkata, "Guru, apakah yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan yang 这个 kekal?" 谈话由律法师开始说：“父子，我该怎么做？我该做什么才可以承受永生？” Tetapi pertanyaan ini tidak langsung dijawab oleh Tuhan Yesus. 但是主耶稣没有直接回答Namun Tuhan Yesus律法师的问题。 Namun Tuhan Yesus berbalik bertanya kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" 但是耶稣就用另外一个问题就问他，他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？” Lalu ahli Taurat ini dengan pintarnya menjawab Tuhan Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." 后来这律法就很仔细回答耶稣说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。” Saudara, Tuhan Yesus membenarkan jawaban orang ahli Taurat itu. "Benar sekali katamu itu." 主耶稣就说：“你的答案是正确的。” Saudara, Yesus membenarkan jawaban si ahli Taurat, berarti ini mengindikasikan, ini menunjukkan bahwa ahli Taurat ini sudah mengerti pokok ajaran dari keseluruhan hukum Taurat. 这表示这律法师非常懂得全律法书的教导。 Namun sayang sekali dia hanya bisa mengetahui, dia tidak bisa melakukan. 但是非常可惜，他只是懂得，但是没有办法去行。 Kemudian ahli Taurat itu untuk membenarkan dirinya kembali mengajukan pertanyaan yang kedua. 但是为了显明自己有理，他就再问耶稣。 Siapakah sesamaku? 他说：“谁是我的邻舍呢？” Saudara, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang menarik tetapi kehilangan nilai positifnya karena pertanyaan ini ditujukan untuk mencobai Tuhan Yesus. 这个问题其实是非常有意思，但是这个问题有它的弱点，是因为要试探耶稣。 Meskipun demikian, Tuhan Yesus menjawabnya dengan tenang dengan sebuah metode perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. 虽然如此，主耶稣很从容地回答他就用这个好撒玛利亚的比喻。 Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, ada satu pemikiran yang timbul di dalam benak saya, yaitu bahwa seorang ahli Taurat, seorang pakar agama, seorang ahli teologis diajar dengan metode perumpamaan seperti biasanya mengajar anak sekolah minggu kelas besar. 当我想起这个好撒玛利亚的故事，我就联想到耶稣就教导文士、律法士，有关这个比喻，就好像我们今天教导小孩，教导主日学小孩一个故事一样。 Saudara, makna yang tersirat dari bagian ini adalah memiliki ilmu pengetahuan, memiliki pengetahuan tentang Alkitab yang banyak tetapi tidak bisa melakukannya, itu sama sekali tidak ada nilainya. 这个故事就告诉我们，你如果拥有这么多的学问，但是你没有行出来，这等于空。 Saudara, dalam perumpamaannya Tuhan Yesus menyampaikan bahwa pada suatu hari ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. 在这个比喻中，耶稣说有一个人从耶路撒冷下耶利哥去。 Namun di tengah perjalanan orang ini dirampok, bahkan dipukulin habis-habisan sampai
ditinggal dalam keadaan setengah mati atau dalam kondisi yang sekarat. 可是，在路途中，他被一个强盗落在强盗手中，这个强盗就打他，就把他打个半死，就留下他在路边。 Kemudian seorang imam yang paham tentang hukum Taurat, yang paham tentang hukum kasih, lewat di tempat itu, tetapi ia hanya melihatnya lalu melewati orang tersebut dari seberang jalan. 后来有一个充满慈爱的祭司，他只是路过从路边看见，但是他没有采取什么行动。 Kemudian lewat seorang Lewi yang juga merupakan pekerja, seorang pelayan di bait Allah pada waktu itu. Ia juga hanya bisa melihat orang yang penuh luka itu, tetapi dia tidak tergerak hati untuk menolong. Ia melewatinya juga dari seberang jalan. 后来又经过一个利未，他是常常在圣殿里侍奉神的人，他也是一样的，跟这个祭司从旁边从那边过去了，也没有帮助他。 Saudara, pengetahuan agama tetapi tidak merefleksikan kasih yang diketahui, yang dipelajari dari hukum Taurat, membuat mereka sangat tidak bernilai. Kasih yang mereka tidak bisa sampaikan secara refleksi, tidak ada nilainya. 他有了这么多的学问，但是他没有把他学问实行出来，那没有价值的。 Kemudian saudara, seorang Lewi lewat di tempat itu. Seorang Samaria lewat di tempat itu. 后来有一个撒玛利亚人经过那里， Ketika ia melihat orang yang terpapar yang penuh luka itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. 当他看见在路边的被人抢到，心里就动了此心。 Ia menolong orang tersebut, ia menghampiri, ia menyeka luka-luka orang tersebut dengan minyak dan anggur. 他就上前把那个他用油和酒倒在伤口，就包裹他。 Saudara, kasihnya adalah kasih yang sungguh. Ia menunjukkan dengan sungguh-sungguh kepada orang itu. Orang itu dinaikkannya di atas keledainya, kemudian dibawanya di tempat penginapan. 他有这样真正的爱，他就把这个人扶他起自己的伤口，送到店里去照应他。 Saudara, keesokan harinya ketika ia hendak pergi, ia tidak tinggalkan orang yang dia tolong tadi dengan begitu saja. 第二天，当这个撒玛利亚要出去要工作的时候，他没有把这个人留下独自一人。 Ia memanggil pemilik penginapan itu dan dia memberikan uang sebesar 2 dinar dan mengatakan, kalau kamu membelajarkan lebih daripada ini, saya akan menggantinya kepada kamu ketika saya akan kembali dari tempat tujuan 他就 saya. 给店主2钱银子，就交给他说，如果你用超过这2钱元，我回来必还你。 Saudara, dari kisah ini saya membagikan bahwa ada 3 poin yang menjadi perenungan kita. 从这个故事，我有3件事情要跟大家分享。 Yang pertama, mengetahui dan melakukan adalah 2 hal yang berbeda. 第一，你知道和去行是两件不同的事情。 Saudara, firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dikerjakan dan dilakukan. 弟兄姊妹们，神的话不是要你了解，但是要你去行。 Ahli Taurat memiliki pengetahuan teologis yang baik. Ia tahu bahwa mengasihi Allah dan mengasihi manusia adalah hukum yang utama dan terutama, tetapi dia tidak melakukan. 文士们，这个律法师，他们知道神的话，但是他们没有去行。 Inilah alasan saya berkata bahwa mengetahui dan melakukan adalah 2 hal yang berbeda. 这就是为什么我说知道和去行是两件不同的事情。 Saudara, banyak orang Kristen yang tahu cara berbuat baik, tahu cara bagaimana mengasihi, tetapi minim dalam tindakan. 弟兄姐妹们，很多基督徒知道他们知道行好事、行善事，但是他们没有去行。 Saudara, perlu kita ketahui bahwa anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan terpanggil bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. 弟兄姐妹们，神的儿女蒙召不是要成为
不仅仅要成为一个听道者，乃是要成为行道者。 Sebab itu Yakobus di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 在雅各书1章那里说，你不但要成为听道者，但是要成为行道者，这样你就不欺骗你自己。 Saudara, pintar berteologi itu sangat baik, mampu menghafal banyak ayat Alkitab itu sangat baik. 弟兄姐妹们，如果你能够背通圣经的章节，那是好的事。 Namun itu tidak ada nilainya bila tidak ada refleksinya dalam kehidupan sehari-hari. 但是如果你不把神的话实行在你的生活当中，那就完全没有价值。 Saudara, hendaklah pengetahuan dan pemahaman kita tentang firman Allah dapat kita lakukan dalam setiap langkah hidup kita. 如果你有上帝的话的知识，你还是要把它行出来。 Kalau kita tahu bagaimana cara memberi, biarlah kita melakukannya dengan tanpa ragu. 如果你知道怎样要给予，但是你要真心的慷慨的去给予。 Kalau kita sudah paham bagaimana cara menolong dan bagaimana cara mengasihi orang lain, biarlah kita melakukannya dengan sepenuh hati dan tanpa perhitungan. 如果你知道帮助别人是好的，那是你要很自动的去帮助别人，不要跟别人斤斤计较。 Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, biarlah kita melakukan firman-Nya, yaitu hidup mengasihi sesama. 如果你说你爱上帝，那你就要真正的爱你的邻舍。 Kalau kita sungguh orang yang beriman kepada Kristus, biarlah iman itu kita tunjukkan dalam tindakan nyata. 如果你说你是对上帝、对耶稣有信心，那你应该把你的信心表现出来。 Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. 因为信心没有行为乃是空。 Poin yang kedua yang menjadi perenungan bagi kita hari ini adalah arti dan makna sesama menembus batas. Arti dan makna sesama menembus batas. 今天早上说，你的邻舍是超越边界。 Saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, arti dan makna sesama adalah orang yang memiliki hubungan atau ikatan dengan orang lain, contohnya seperti keluarga, teman, rekan kerja, saudara seiman, dan saudara sebangsa. 弟兄姐妹们，在旧约的观念，这个邻舍那就是你的家人、你的朋友、你的同胞。 Saudara, pemahaman seperti ini mempengaruhi kehidupan orang Yahudi sehingga mereka menganggap bahwa orang yang menjadi sesama mereka hanyalah yang berasal dari keluarga mereka, yang seagama dengan mereka, dan yang sebangsa dengan mereka. 所以这样的观念是影响以色列人，他们认为他们的邻舍是他们的家人，跟他们同一个宗教，是他们的同胞，那就是他们的邻舍。此外就不是的。 Sedangkan yang di luar daripada itu bukanlah sesama mereka. 此外就不是他的邻舍了。 Saudara, pemahaman orang Yahudi dalam konteks ini sangatlah sempit. Sebab itu Yesus menjelaskan makna sesama melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. 弟兄姐妹们，犹太人对谁是我的邻舍的观念是非常狭窄，所以主耶稣就用好撒玛利亚的比喻。 Dalam perumpamaannya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa makna sesama melampaui batas ikatan keluarga saudara maupun ikatan satu agama. 在主耶稣的教导，我们的邻舍是超越我们的家庭、我们的朋友、我们的同胞。 Tuhan Yesus memberi makna sesama adalah semua orang tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, bangsa, dan budaya. Bahkan makna dari kata sesama, termasuk orang yang memusuhi atau membenci diri kita adalah sesama. 主耶稣说，我们的邻舍是超越你的家人、你的超越语言、宗教、同胞，甚至那些恨恶我们的人。 Saudara, sesungguhnya orang Yahudi sangat memandang rendah orang Samaria dan membenci orang Samaria. 其实犹太人是跟撒玛利亚人没有来往，也恨他们。 Mereka punya alasan karena orang Samaria bukanlah murni keturunan orang Yahudi asli. 他们这样行是因为说，
撒玛利亚不是真正的犹太人，乃是他们是通婚而生下来的人。 Namun dalam perumpamaannya Tuhan Yesus memakai seorang Samaria sebagai seorang figur yang menolong dengan belas kasih. 但是在他的比喻当中，主耶稣却用了撒玛利亚人成为一个人物，帮助别人的人物。 Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, orang Samaria terlihat menolong tanpa mempertanyakan status orang yang dia tolong. Apakah yang dia tolong musuh saya atau bukan? Apakah yang dia tolong orang Yahudi atau bukan? Itu sama sekali tidak penting baginya. 撒玛利亚人当他帮助别人的时候，他没有先问他是什么人，他是跟我有什么关系，完全没有这样行。 Ketika ia melihat yang terkapar tadi, yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana saya menolong orang tersebut dan bagaimana saya menyelamatkannya. Yang ada di dalam benak orang Samaria itu adalah menolong dan menyelamatkan orang yang dirampok itu. 在他的想象中，他只要帮助别人，没有其他的事。 Saudara, perbuatan orang Samaria adalah wujud nyata dari kasih yang sesungguhnya. 弟兄姐妹们，撒玛利亚人的行动乃是爱的行动。 Alkitab berkata bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. 圣经说，他的心就动了此心。 Kasih seorang Samaria bukan hanya kasih yang muncul dalam hati saja dan yang timbul dalam perasaan saja, tetapi kasih orang Samaria adalah kasih yang hidup aktif, kasih yang berbuah. 弟兄姐妹们，撒玛利亚人的爱不是在心里，不是在感觉方面，但是很积极的表露出来。 Saudara, dari kasih orang Samaria kita dapat 3 poin tentang definisi kasih. 弟兄姐妹们，从撒玛利亚所发出的爱，我们学习的3样事情。 Pertama, kasih tidak dibatasi oleh perbedaan dan kondisi. 第一，爱是没有任何其他的事情所限制的。 Kedua, kasih tidak mencari keuntungan. 第二，爱没有寻找利益。 Ketiga, kasih mau berkorban untuk orang lain. 第三，爱是要牺牲自己。 Saudara, orang Samaria memberikan tenaganya, ia merawat orang tersebut, ia juga memberikan materi yaitu dalam bentuk uang. 弟兄姐妹们，这个好撒玛利亚人，他不单单出力，他也是出钱。 Perbuatannya menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi tanpa perhitungan dan tanpa motivasi apapun. 他所行出来的爱是真纯的爱，没有斤斤计较。 Saudara, setiap kita sudah menerima kasih anugerah Allah, telah merasakan betapa besarnya anugerah Allah dalam hidup kita. 弟兄姐妹们，我们已经从上帝那里得到神何等大的爱。 Sebab itu bagian kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama 所 kita. 以我们的部分乃是要爱神，也爱他人。 Mengasihi Allah dan mengasihi sesama butuh tindakan yang nyata. 爱上帝，爱别人，需要实际的行动。 Poin ketiga yang menjadi perenungan kita hari ini, saudara, 第三点，我们要学习的事情， dalam perkataan Tuhan Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. 主耶稣就对这好撒玛利亚人，就对这个律法师说，你就照样行吧。 Saudara, perintah ini memang ditujukan kepada ahli Taurat, namun perintah ini juga ditujukan kepada kita anak-anak Tuhan yang saat ini dan juga ditujukan kepada gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah 弟 dunia 兄姐 saat 妹 ini. 们，这句话不仅仅针对律法师说的，也针对我们今天说的，也是针对全世界的基督徒说的。 Tuhan mengkehendaki kita setiap orang percaya dan juga menghendaki setiap gereja-gerejanya untuk pergi dan menunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia 主 ini. 耶稣要我们成为基督徒，也是教会要去彰显主耶稣的爱。 Saudara, kita perlu mengingat bahwa kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri adalah sebuah perintah yang menjangkau keluar, melampaui lingkaran keluarga saudara dan melampaui lingkaran keluarga gereja. 这个要爱人，要爱邻舍如同自己，乃是要我出去去把耶稣的爱显给别人。
Perintah untuk mengasihi merupakan panggilan untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. 这个爱别人乃是神呼召我们真的把上帝的爱表露出来。 Mengasihi semua orang, terutama mereka yang dalam kekurangan dan yang terpinggirkan. 爱他人，特别那些需要爱的人。 Saudara, kita memang tidak dapat menolong dan memenuhi sebuah kebutuhan manusia di dunia ini. 弟兄姐妹们，我们实在没有办法来满足全世界人的需要。 Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghidupi kasih, memiliki kepekaan, memiliki kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 但是耶稣要我们有这个关怀四周人的需要。 Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan setiap kesempatan yang Ia berikan kepada kita untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. 主耶稣赐给我们机会，要把他的爱显出给我们四周围的人。 Saudara, ada banyak di sekeliling kita yang menunggu kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Salah satunya anak-anak yang berada di panti asuhan. Salah satunya anak-anak yang ada di panti asuhan. 弟兄姐妹们，主耶稣的爱，主耶稣要我们把他的爱显露出来。 就是其中就是我们前面的孤儿院。 Saudara, gereja juga terpanggil untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. 教会蒙召就要把他的爱显露到世界当中。 Ada beberapa bidang kehidupan yang menjadi perhatian dan tanggung jawab orang percaya melalui gereja. 我们教会有好几样事情的责任。 Misalnya gereja boleh ikut andil dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dengan memberikan contohnya beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. 其中一个就是教会有责任把教育传达给他人，例如就给很多人奖学金。 Atau membantu sekolah-sekolah yang terbelakang dengan memberikan sarana dan prasarana lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. 或者帮助那些学校需要我们帮助的。 Selain itu, gereja juga turut serta membangun rasa peduli sosial di tengah-tengah masyarakat. 我们教会也蒙召要行出关怀社会的人。 Salah satu sebuah contoh di mana teman saya pelayanan di gereja Semarang. 我们其中一个例子，那就在三宝龙是我的朋友的教会。 Mereka membangun sebuah rumah penampungan untuk anak-anak jalanan. 他们就建立一个来收留路边的人。 Mereka di sana diajar, dibina, dibimbing untuk menghasilkan sebuah karya kerajinan tangan yang baik. 在那里，他们被训练来制造一些手工。 Anak-anak itu diajar untuk menghasilkan uang dengan cara yang baik dan benar. 那些小孩被训练，让他们能够自己赚钱。 Ini merupakan salah satu cara gereja menunjukkan kasih kepada dunia. 这就是教会其中之一的方法，如何把爱显露出来。 Selain itu, mereka juga membuat rumah penampungan untuk orang-orang yang mentalnya kurang sehat, dalam tanda petik gila. 他们也是建立一个收留那些神经不正常的人。 Setiap orang gila yang mereka jumpai di daerah itu mereka ambil, mereka rawat, mereka urus. 在他们所遇见的那些神经不正常的人，就收留他们，照顾他们。 Bahkan teman saya mengirimkan satu video dengan saya, orang-orang gila yang mereka rawat itu mereka ajar untuk memuji Tuhan. 甚至有一个视频，我朋友寄给我的，他们就教导那些神经不正常的人来赞美神。 Saudara, ada banyak cara anak-anak Tuhan untuk menunjukkan kasih Kristus di tengah dunia ini. 弟兄姐妹们，教会有好多方法把神的爱显露出来。 Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki hati yang penuh kasih seperti hati Kristus? 问题是我们是否拥有
像耶稣的爱，像耶稣的心肠。 Apakah kita memiliki hati yang mau berkorban bagi sesama kita seperti Kristus berkorban untuk kita? 我们是否拥有像耶稣那样的愿意牺牲的心？ Apakah kita memiliki hati yang mau menolong tanpa mempertanyakan status sosial maupun dengan alasan kondisi yang kita alami? 我们是否拥有那些不顾，就是不问那些人的背景、社会背景、教育背景，去帮助他们。 Saudara, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman seperti orang Samaria yang murah hati ini. 弟兄姐妹们，让我们成为一个像好撒玛利亚人行道的人。 Dan biarlah kasih yang hidup di dalam hati kita mewarnai sikap perilaku kita setiap hari dan mewarnai orang-orang di sekeliling kita. 让上帝的爱把我们的生活影响到四周围的人。 Saudara, kasih Kristus telah menjadi teladan bagi kita untuk mengasihi sesama kita. 弟兄姐妹们，耶稣的爱成为我们的榜样，来去爱我们的邻舍。 Biarlah kita menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar saja. 让我们成为行道，不仅仅是听到的人。 Demikianlah firman yang bisa saya sharingkan kepada kita hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan-jalan kita. 我的分享就到这里为止，让神的话成为我们脚前的灯，路上的光。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan kami yang bertalang kerajaan sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami kebenaran firman-Mu hari ini. 我们感谢你今天早上的话语， Agar kami hidup mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. 让我们爱别人如同爱我们自己。 Tuhan, ada banyak hal yang dapat membuat kami untuk tidak bisa mengasihi. 神啊，有好多事情使我们不能爱别人。 Karena itu Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. 求主这圣灵帮助我们，让我们有能力爱别人如同爱我们自己。 Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, 在天上的父， kiranya setiap firman-Mu dapat kami refleksikan dalam setiap langkah kehidupan kami. 让你的话我们能够实行在我们日常生活中。 Biarlah kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam kasih seperti yang Engkau kehendaki. 让我们能够活在你的爱， Untuk menunjukkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia 把 ini. 你的荣耀显露在我们四周围的人。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. 感谢 Amin. 神，奉主耶稣的名求祷告，阿门。